Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan HIS 224 dan Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun. Kami akan membentangkan video yang bertajuk Perkahwinan dengan Bangsa Asing dari Perspektif Agama dan Masyarakat. Perkahwinan dari segi bahasa ialah himpunan, pengumpulan, percantuman, persetubuhan dan akad. Nikah dari segi bahasa diberikan maksud sebagai ikatan atau simpulan. Nikah dari segi syarak pula bererti suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak-hak, kewajipan serta tolong-menolong antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang di antara keduanya bukan mahram. Dari segi syarak pula ialah suatu akad yang mengandungi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu untuk mengharuskan pergaulan dan menghalalkan persetubuhan. Menurut Imam Hanafi, nikah merupakan akad yang membolehkan persetubuhan setelah bersatunya suami dan isteri dalam perkahwinan tersebut. Perkahwinan sebagai akad perjanjian untuk menyatukan lelaki dan perempuan bagi menghalalkan hubungan kelamin bertujuan mencapai kebahagiaan yang berkekalan mengikut garis panduan yang ditetapkan syarak. Islam menekankan faktor penerusan zuriat yang halal sebagai tujuan utama perkahwinan. Calon suami hendaklah menepati syarat-syarat berikut. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, tertentu orangnya. Ketiga, tidak mempunyai 4 orang isteri termasuk jika telah bercerai tetap masih dalam iddah. Yang keempat, tiada halangan untuk berkahwin dengan perempuan yang hendak dinikahinya menurut hukum syarak. Yang kelima, tidak dalam ihram haji atau umrah. Yang keenam, sah kelelakiannya. Ketujuh, kahwin secara sukarela tanpa paksaan menurut hukum syarak. Calon isteri pula hendaklah mempunyai syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, tertentu orangnya. Ketiga, sah kewanitaannya. Keempat, bukan isteri orang atau dalam iddah suami terdahulu. Dan yang kelima, tidak dalam ihram haji atau umrah. Menurut ulama, Islam mengharuskan dan membolehkan perkahwinan campur iaitu perkahwinan yang terdiri daripada dua pasangan yang berlainan agama, kaum, bangsa, etnik, budaya dan kewarganegaraan. Dalam Islam, pernikah adalah daripada sunnah Nabi SAW memandangkan banyak peristiwa menceritakan mengenai amalan perkahwinan campur di zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Islam tidak pernah melarang umatnya daripada berkenal-kenalan dan berkahwin dengan berbagai bangsa dan puak. Perkahwinan campur di antara pelbagai bangsa dan budaya sama sekali tidak ditegah, malah ianya sangat mulia kerana ia menggalakkan dakwah kepada umat lain terhadap agama Islam. Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian, jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Surah An-Nisa ayat yang ketiga. Menurut sejarah, perkahwinan campur telah bermula sejak awal lagi dalam sejarah kehidupan masyarakat Islam. Sebagai contoh, perkahwinan campur antara kabilah, keturunan, bangsa dan budaya ini telah diamalkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Baginda sendiri juga pernah berkahwin dengan wanita berbangsa Yahudi yang bernama Raihanah binti Zaid. Selain itu, baginda juga mempunyai isteri dari bangsa Kipti yang bernama Maryah Al-Kiptiyah yang berasal dari agama Kristian. Perkahwinan campur itu bukan sahaja diamalkan oleh baginda SAW, bahkan ianya turut menjadi amalan para sahabat termasuklah Uthman bin Al-Affan. Jadi, di sini jelaslah bahawa perkahwinan campur dalam Islam sudah lama wujud dan bertapak sejak zaman Rasulullah SAW.
Secara fitrahnya, Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan untuk berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Namun begitu, dalam hukum Islam, orang yang fasik atau kafir tidak boleh berkahwin dengan seseorang yang beragama Islam. Hal ini kerana orang fasik tidak boleh dipercayai dalam memimpin keluarga dan rumah tangga. Islam adalah tonggak utama dalam setiap perkahwinan seseorang Muslim untuk mencapai mawaddah warahmah di dunia dan di akhirat. Maksud ayat suci Al-Quran di bawah menunjukkan larangan kepada seseorang Muslim untuk tidak berkahwin dengan orang yang kafir atau fasik yang memberikan maksud, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, iaitu memeluk agama Islam, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu, dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, iaitu memeluk agama Islam. Surah Al-Baqarah 2221. Bagi pasangan yang berbeza bangsa dan agama, mereka diharuskan untuk berkahwin dengan syarat pasangan itu hendaklah memeluk agama Islam dan mereka juga hendaklah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Farah. Assalamualaikum. Saya Nurhaidah binti Ahmad Faisal akan menerangkan bahagian seterusnya, iaitu perkahwinan bangsa asing dari perspektif masyarakat. Terdapat 4 bahagian yang saya akan terangkan, iaitu kesan positif dan kesan negatif perkahwinan bangsa asing terhadap masyarakat. Seterusnya, jenis-jenis perkahwinan bangsa asing, kepentingan dan cabaran perkahwinan bangsa asing, dan yang terakhir sekali, kesimpulan bagi tajuk pembentangan kami ini. Yang pertama sekali ialah kesan positif dan kesan negatif perkahwinan bangsa asing terhadap masyarakat. Saya akan menerangkan kesan positif terlebih dahulu, iaitu yang pertama sekali, perkahwinan antara bangsa asing dapat mengurangkan kadar maksiat yang berlaku. Seperti yang kita tahu, perkahwinan merupakan ikatan yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan wanita. Selain itu, ianya dapat mengetahui dan mempelajari bangsa serta bahasa lain. Perkahwinan tersebut dapat mendedahkan pasangan kepada budaya dan bahasa lain. Yang ketiga, anak yang dilahirkan akan lebih baik dari segi fizikal dan juga mental. Anak yang dilahirkan dapat mengurangkan risiko menghidap penyakit. Yang terakhir sekali, memupuk sikap perpaduan dan keharmonian antara kaum tersebut, iaitu tiada sikap perkauman malah berfikiran terbuka terhadap budaya-budaya kaum lain kerana mereka menjaga sensitiviti antara kaum. Selain kesan positif, terdapat juga kesan negatif perkahwinan bangsa asing ini terhadap masyarakat, iaitu yang pertama sekali, wujud perbalahan antara kaum akibat sikap etnosentrik dan prejudis terhadap kaum lain, iaitu mereka cenderung merasakan budaya dan sebagainya lebih unggul berbanding masyarakat, yang mana akan menyebabkan pergaduhan antara pasangan, malah akan melibatkan ahli keluarga pasangan juga. Kedua, timbul masalah komunikasi antara pasangan dan ahli keluarga. Perbezaan bahasa dan budaya menyebabkan kesukaran untuk berkomunikasi yang akan menimbulkan salah faham antara pasangan. Dan yang terakhir sekali ialah peningkatan kadar penceraian dan masalah sosial, iaitu kerana ketiadaan persefahaman dan toleransi antara satu sama lain yang menyebabkan pergaduhan yang tiada penyelesaian yang akhirnya akan menyebabkan perceraian. Terdapat 3 jenis perkahwinan bangsa asing yang terjadi di Malaysia, iaitu yang pertama sekali, perkahwinan antara agama, iaitu contohnya perkahwinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang lelaki berbangsa Cina dengan syarat lelaki tersebut haruslah memeluk Islam terlebih dahulu. Yang kedua, perkahwinan antara kaum, iaitu perkahwinan antara seorang lelaki berbangsa India dan wanita berbangsa Melayu. Dan yang terakhir sekali iaitu perkahwinan antara
dua negara, iaitu contohnya perkahwinan seorang wanita berbangsa Melayu dengan seorang lelaki berbangsa Arab. Seterusnya, perkahwinan bangsa asing ataupun campur ini terdapat kepentingannya sendiri, iaitu kepada agama dan masyarakat. Yang pertama sekali ialah perkahwinan tersebut dapat menyebarluaskan agama Islam. Agama Islam akan tersebar apabila perkahwinan campuran yang pasangan sudah beriman dengan agama Islam tersebut kepada ahli keluarga terdekatnya. Yang kedua, ahli keluarga pasangan dapat mengenali Islam dengan lebih dekat. Pasangan yang mempunyai ilmu agama yang mendalam boleh menunjukkan contoh yang baik kepada ahli keluarga pasangannya. Dan yang terakhir sekali, perkahwinan bangsa asing ini dapat menggalakkan percampuran antara etnik ataupun bangsa lain. Namun terdapat juga cabaran perkahwinan bangsa asing ini, iaitu yang pertama sekali, salah seorang daripada pasangan akan menghadapi kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan penerimaan agama dan amalan budaya yang asing baginya. Kedua, konflik yang berlaku antara pasangan mungkin akan mencetuskan pergaduhan yang berasaskan kaum. Salah faham yang berlaku menyebabkan pergaduhan yang mungkin akan menyentuh sentimen perkauman pasangannya. Yang terakhir sekali, terdapat juga potensi untuk ketua keluarga mengabaikan tanggungjawabnya terhadap isterinya. Sebagai contoh, lelaki beragama Islam menikahi seorang perempuan yang baru memeluk agama Islam. Perempuan tersebut mungkin kurang diberikan perhatian dalam aspek pengenalan terhadap agama Islam jika suaminya acuh tak acuh dalam mendidik isterinya. Kesimpulannya, Islam sama sekali tidak melarang perkahwinan antara bangsa ataupun etnik. Namun dalam Islam, kedua-dua pasangan mestilah yang beragama Islam. Penghayatan agama yang mendalam, sikap toleransi antara satu sama lain dan saling memahami adalah aspek-aspek yang amat penting dalam membina sesebuah hubungan kekeluargaan, lebih-lebih lagi apabila pasangan yang mengamalkan perkahwinan bangsa asing ataupun campur yang merupakan berlainan agama, kaum dan negara. Hal ini adalah demikian untuk mewujudkan perkahwinan yang dilimpahi sakinah, mawaddah dan rahmah. Sekian pembentangan daripada kami berdua mengenai perkahwinan bangsa asing ini daripada perspektif agama dan masyarakat. Terima kasih kami ucapkan.